Kita nak pergi very briefly tentang tender, contract dan contract administration. Very briefly sebenarnya. Kalau kamu nak tahu lebih detail lagi, kita ada elective subject, nama dia Construction Law and Contract. Jadi yang tu, kalau kamu ambil option ataupun elective subject tu, banyaklah belajar berkaitan dengan ni. Cuma tender dengan kontrak ni, kita akan ambil dokumen daripada yang berkaitan dengan JKR punya procurement lah. JKR punya procurement. Sebab tu kalau kamu baca dia punya slide-slide ni, memang dia rujuk kepada JKR punya pengurusan tender dan kontrak lah. Okay, pertama sekali, what is tender? Okay, tender. Tender ialah formal written offer, ataupun offer ni kita panggil tawaran, to provide good or services. Services ni kita panggil perkhidmatan, manakala good ni pula kita panggil produk, okay, ataupun kerja. Dia punya services tu termasuklah kerja tadi. Good ni ialah contohnya kita nak supply almari ke, alat tulis ke, itu dipanggil goods untuk harga-harga tertentu. Procurement, perkataan procurement ni merujuk pada proses keseluruhan untuk mendapatkan sesuatu lah. Macam tadi, yang ini tender ni sebenarnya merupakan sebahagian daripada procurement punya topik. Begitu juga dengan kontrak. Kontrak juga merupakan sebahagian daripada procurement punya topik. Dia interrelated. Jadi procurement ni satu perkataan yang lebih besar yang dah merangkumi tender dan kontrak. Okay. Apa pula kontrak? Kontrak ialah written legal agreement. Agreement ni lah ikatan. Ikatan di antara kedua belah pihak ataupun kedua belah parti, okay, yang menyatakan dia punya syarat-syarat lah, apa yang orang tu kena buat. Sebaliknya orang yang satu lagi tu, apa yang dia patut buat. Okay, kedua-dua belah pihak tu saling ada dia punya tugas dan tanggungjawab. Sebab tu kalau kita lihat adanya perkataan tender document, adanya perkataan kontrak dokumen. Adakah tender dokumen dengan kontrak dokumen tu sama? Dia kalau kita ikutkan, tender dokumen ni ialah untuk kita baru nak buat proposal, nak dapatkan kontraktor yang berkelayakan. Tapi kontrak ni maksudnya kontraktor yang berkelayakan telah pun kita dapat, cuma benda tu kita nak formalisekan dia. Okay? Jadi kalau tidak ada apa-apa perubahan, tender dokumen tu ialah benda yang sama yang kita jadikan ia juga sebagai kontrak dokumen. Cuma tinggal lagi dia berada dalam fasa mana. Fasa masih nak dapatkan kontraktor yang berkelayakan ataupun dah diputuskan. Okay? Alright, process for work procurement. Work ni kita cerita tentang kerja. Kita tak cerita tentang tadi disebut tender tadi ialah untuk mendapatkan produk ataupun services. Services yang dimaksudkan ialah kerja. Okay? Ini ialah construction work. Prepare contract document. Ini benda yang paling awal sekali. Prepare contract document. Lepas tu akan dia pergi kepada tender period. Dalam tender period ni apa benda pula yang nak dibuat? Prepare tender estimate, especially contractor tadilah. Prepare cost plan. Cost plan ni ialah pihak office ataupun pihak klien. Lepas tu tender evaluation. Ini bila kontraktor dah submit tender ataupun bila tarikh tutup dah habis. Jadi tibalah pihak di mana pihak yang klien punya wakil dan sebagainya evaluate, dan adalah macam-macam cara di evaluate. Lepas tu dia akan dikeluarkanlah
pemenang dia. Jadi kita panggil award tender. Jadi itulah dipanggil proses. Kalau kita lihat dalam CLO1 saya, dia ada dua komponen. Proses in managing project. Yang ni pula proses in managing contract. Tender and contract itu sebahagian lah. Kadang-kadang di dalam istilah kadang-kadang digunakan istilah contract management. Bila contract management ni termasuk semua sekali. Procurement, tender, apa semua dah masuk ke situ. Okay. Alright. Pertama sekali, isu tentang dokumen. Okay. Apa tujuan tender dokumen tersebut dibuat ataupun disiapkan? Ada dua belah pihak. Satu klien, satu kontraktor. Untuk klien, dia memudahkan. Untuk tender dokumen ni, dia memudahkan ataupun satu mekanisme untuk dia mendapatkan kontraktor yang sesuai. Kalau tidak nanti, dia katakanlah contoh dia nak buat satu projek. Dia ada satu projek. Dia tanya siapa yang boleh buat projek dia. Well, siapa yang nak jawab? Mesti orang akan bertanya projek tu macam mana, itu ini detail dia. Jadi detail itulah yang ada di dalam tender dokumen supaya kontraktor yang bersesuaian, yang berminat akan cuba masuk dan bagi harga-harga tertentulah. Okay. Kalau tidak, kontraktor itu sendiri pun kalau tak ada tender dokumen, dia pun jadi blur nak bagi harga apa. Kalau misalnya salah letak harga, habislah. Dia sendiri yang menjadi masalah, tak boleh buat kerja dan juga tak profitable. Jadi, dia kena ada win-win situation. Okay. Who should prepare the tender document? Oleh kerana kita punya dokumen ni based on JKR ataupun public punya procurement. Public punya procurement sebagai contoh saja. Kalau di swasta pun sama juga, cuma mereka ni badan yang lebih kecil sikit lah. Contohnya, kita ada JKR dan juga JPS. Dua agensi pelaksana mewakili kerajaan. Sebahagian besar pada projek itu semua duduk kat situlah. Tapi ada agensi-agensi yang lain. Okay. Jadi, whatever it is, yang prepare tender dokumen ni ialah klien. Kontraktor juga, dia akan bertindak sebagai klien bila dia nak bagi projek pada subkon ataupun supplier dia. Dia juga jadi klien dan dialah yang kena prepare. Ini yang dikatakan Mencon tadi, prepare untuk subkon. Kemudian klien pula, dia kadang-kadang dia tidak ada orang dia yang secara menyeluruh. Dia boleh dapatkan hikmat daripada konsultan yang boleh membantu dia ataupun dilantik lah. Itu contoh. Selain daripada dia punya kepakaran dalaman. Okey, proses nak prepare dokumen kontrak ini, kita kena ingat construction ni dia start daripada inception stage, daripada tak ada apa lagi. Dia membangun sehinggalah konsep ke design. Design pun ada konsep design, ada detail design, dan setiap kali proses tu berlangsung, memang bajet sentiasa akan dikira. Sama ada projek yang kita buat ni kos dia berapa, supaya tak lebih daripada bajet yang kita panggil bajet jabatan. Jadi proses ni memakan masa yang lama sebenarnya. Dan kadang-kadang projek tu mungkin tak diteruskan pun. Bila dah sampai peringkat ini, tiba-tiba bajet tak ada ataupun election coming, tukar kerajaan itu ini, lama-lama dia kena chef. Okey, tertangguh. Mungkin dekat peringkat sini. Tetapi kalau misalnya dia go through, dia akan pergi pada peringkat yang seterusnya, prepare dokumen yang lengkap. Okey. Basic requirement. Untuk procurement ni, dia mesti ada dia punya client ataupun employer lah. Sama ada government ataupun
swasta, doesn't matter. Okay. Must form the basis of contract legally and physically. Satu kontrak yang ditawarkan kepada orang, dia mestilah legally, yang sah daripada segi undang-undang negara. Katakanlah negara kita, apa, kalau kita, contohnya lah, katakanlah kita bagi kontrak pada orang nak membangunkan kilang. Oh, bangunkan kilang, okey, baguslah. Tapi kilang memproses daun ketum. Masalah dia, daun ketum belum legal lagi. Walaupun dia ada banyak khasiat dia, belum lagi. Jadi benda tu dah illegal. Jadi tak boleh lah daripada segi undang-undang, kena ni. Even katakanlah marijuana ataupun ganja. Walaupun di negara-negara barat sekarang ni dah dah legalize untuk ganja yang digunakan untuk medical. Tapi negara kita belum lagi. Kalau di Thailand dia dah. Jadi kalau siapa-siapa urusan bisnes nak buat projek ke, nak buat facility ke, jadi illegal lah. Physically itu maksudnya yang boleh dilaksanakan. Kadang-kadang kalau bagi satu projek yang contohnya membina jambatan emas ke Gunung Ledang, tak payahlah, benda tu pun tak logik. Okay. Alright, yang ketiga, must reflect. Oleh kerana kita, kalau misalnya government ni dia banyak adanya pekeliling kerana dia punya orang yang terlibat tu 1.2 juta. Jadi projek berbilion-bilion. Jadi dia kena ada satu prosedur yang standard. Tak boleh misalnya kadang-kadang kita saja-saja kita rasa macam kita buat benda betul. Tapi bila kita melanggar sirkular ataupun pekeliling tu, kita pula jadi masalah. Sebab tu bila kita jadi kerajaan punya staff, kita tak payah terlalu nak please kontraktor. Kita melanggar dia punya sirkular, yang akan kena jadi masa kita. Kontraktor tu seronok dia dapat duit, dia pun dah pergi mana-mana, yang jadi masa kita. Jadi we have to be very careful. Sebab government dia banyak dia punya prosedur, sirkular dan very strict ikut benda tu. Yang keempat, nature and extent of work to be carried out must be clearly and concise. Jelaslah, sebab dia tak nak timbulnya perubahan semasa projek. Benda tu akan mengendalakan projek, akan menambah kos dan akan menjejaskan reputasi, contoh macam klien ataupun kerajaan. Must minimize ambiguity. Macam inilah, discrepancy, error. Kadang-kadang bila kita lihat sekarang ni zaman cut and paste, copy paste, cut and paste. Jadi benda tu memang kerajaan buat projek yang lebih kurang sama, tapi sama pun tidaklah 100% sama. Kadang-kadang orang yang prepare dokumen tu dia copy paste. Tengok-tengok dekat projek yang nak buat tu tak ada pun benda tu. Dah jadi contradict. Jadi seboleh-bolehnya benda tu dielakkanlah. Work stipulated in document must reflect the expression express and imply. Ini yang dikatakan tersurat dan tersirat. Maksud yang tersurat dan tersirat. Kerana isunya bila kita buat statement, kita buat ayat, kadang-kadang susah. Ayat tu dia ada makna dia. Kalau kita bercakap, kita boleh explain pada orang. Tapi bila kita nak buat dalam ayat tu, the way kita tulis tu, kita maksudkan di sebaliknya. Jadi orang yang baca tu dia kena faham lah. Dia maksudnya faham bahasa undang-undang. Jadi kalau orang tak faham ni, jadi isu lah dia just translate berdasarkan ayat tu saja. Guna Google Translate, terus translate. Padahal makna dia lain sebenarnya. Work specified in tender document must comply with latest standard. Standard sama ada Malaysian standard ke ataupun code of practice ke. Contohnya kita pakai dulu British standard. Mungkin sekarang ni masih lagi lah, hari tu kita tukar kepada European standard. Okay. Kalaulah kita semua pakai European standard, then we must comply ataupun gunakan yang the latest lah. Prerequisite. Okay. Jadi dokumen tadi mestilah detail design dah complete. Requirement kerajaan ataupun employer tadi dipatuhi.
duit pun ada ataupun bajet dah pun diluluskan. Lepas tu select the conditional contract. Conditional contract ni nanti kita lihat dia ada pelbagai jenis yang tak semuanya suit untuk projek. Kita kena pilih yang mana sesuai. Tendering procedure identify, lepas tu tender ni pula bukan untuk semua grade. Dia ada tender, katakanlah tender terbuka, tetapi untuk grade tertentu aja. Walaupun nama dia open tender, tidak semua yang boleh ambil. Lepas tu form of contract ataupun form of tender dan sebagainya dijelaskan kerana ni akan mempengaruhi cara pembayaran ataupun cara kontraktor tu dipilih. Okay. Permission of tender ni lebih kepada agensi kerajaan. Kadang-kadang bila kita nak buat satu nak tender satu projek tu, dia kena dapat approval daripada kita panggil JKR negeri, persekutuan dan sebagainya lah. Dia ada level-level dia. Okay, know who your employer. Ini kita panggil form of contract. Okay. Form of contract ataupun condition of contract, benda yang sama. Ataupun kita panggil bentuk-bentuk kontrak. Bukanlah form tu maksudnya borang. Dia lebih kepada bentuk. Okay, bentuk kontrak. Kalau JKR akan menggunakan standard form of contract, JKR 203, 203A dan DB. DB ni ialah design build. 203 dengan 203A ni, satu ada quantity, satu tidak ada quantity. Jenis kontrak, maksudnya lump sum. Nanti kita lihat yang mana satu 203A, 203, lupa dah. Okay. Jadi kalau projek kerajaan, most probably ataupun 100% lah, memang akan guna JKR punya yang dah establish lama. Tapi JKR pun sebenarnya kita follow British punya style. Di UK pun ada benda yang lebih kurang sama je pun. Okay. Okay, then ini kalau private, ini private. Kalau projek tu didesign oleh konsultan yang selain daripada projek kerajaan tadi, jadi most probably dia akan guna PAM. PAM ni maksudnya Persatuan Arkitek Malaysia. Kenapa Persatuan Arkitek Malaysia? Ini dia. Secara tradisinya daripada dulu-dulu, klien ni apabila dia nak buat satu projek, dia akan panggil arkitek dulu. Sebab itulah arkitek ni dia jadi macam lead consultant. Kerana dia punya sejarah dia daripada dulu-dulu, dia yang jadi kepala. Okay. Jadi dia buatlah form of contract tu. Maksudnya klien yang swasta akan pakai, dia panggil PAM form. Okay. Lepas tu, bagaimana pula dengan engineer? Sebab tu IEM untuk engineer, dia pun keluar form of contract. Sebenarnya saya tak tulis kat sini. Yang lead by engineer. Sebab kadang-kadang ada projek-projek yang lebih engineering daripada architecture-nya. Jadi engineer lah yang lead. Jadi dia pakai IEM form. Jadi dah berapa dah? Ni 1, 2, 3. Dah 3 form. Then CIDB pun buat juga form. Apa pasal CIDB nak buat form pula? Okay. Kita dapati siapa pihak yang buat form ni, nampak gayanya dia punya ayat-ayat kontrak, kata-kata dia tu memanglah macam menyebelahi ke arah klien. Sama ada klien tu government ataupun swasta. Jadi kontraktor ni sentiasa macam ke kiri, ke kanan pun macam tu jugalah. Itu isu dia. Jadi CIDB ni buatlah form of contract untuk seolah-olah macam balance lah the power of both side tadi, supaya macam adil lah kan. Tetapi isunya sama juga, siapa yang nak pakai CIDB punya form. Kerana kalau kerajaan, dia akan pakai kerajaan. Kalau yang swasta tu, dia pakai dia. Itu sebagai alternatif lah ya. Okay, then Putrajaya form. Putrajaya contohnya dia ada dia punya standard dia sendiri. Putrajaya Holding, semua bangunan yang nak buat kat situ ke whatever. Jadi kalau agensi besar ni,
dia boleh come out dengan dia punya form sendiri. Petronas ke, TNB ke, Telekom ke. Nak buat form ni, we have to be very careful. Ayat-ayat law ni, silap akhir bulan, dia boleh kena kat kita. Jadi sebab tu, kalau kita kena test run benda tu untuk long period of time, dia dah jadi stable dan orang dah biasa dengan kita panggil apa yang ada kat situlah dalam tu. Okay, itu contoh Then FIDIC. FIDIC ni JCT ni UK. FIDIC ni ialah US based, tetapi banyak kontrak-kontrak international dia gunakan FIDIC. Kalau misalnya contoh, kita ada projek MRT, LRT, yang maksudnya international ataupun high-rise building yang kita nak buat ni, bukan local punya kontraktor ni. Jadi takkanlah international company ni nak dia orang tak familiar dengan kontrak kita ni. Jadi baik kita pakai international contract. Jadi FIDIC ni salah satu international contract yang diguna pakai secara meluas lah di peringkat international. Okay, then grade. Bila kita nak tender, walaupun kita kata open tender ke jenis-jenis apa tender, mesti ada pihak yang dihadkan lah daripada segi grade contractor. Ini ialah untuk menjaga kita panggil periuk nasi kontraktor-kontraktor yang berlainan daripada segi kategori yang tak akan boleh compete dengan kontraktor yang besar. Kalau ikut kontraktor besar, semua benda dia boleh buat. Tapi tak fair lah, biarlah dia compete on big project, manakala yang kecil ni compete on small project. Okay. Jadi itu yang pendaftaran CIDB tu dikategoriskan bentuk beginilah. Dulu-dulu kita ada CIDB, dulu-dulu kita ada PKK, Pusat Khidmat Kontraktor, yang mengklasifikasikan grade kontraktor ni A sampai F. Lepas tu kerajaan decide untuk fokus pada satu saja, CIDB. PKK ni masih lagi ada, cuma dia lebih kepada fokus on Bumi Putra status lah. Itu je lah dia punya limitation dia. Jadi baguslah kita dah ada satu saja, tidak berserabut lah. A pun satu kategori, G pun satu kategori. Okey. Jadi kontraktor dia ikut grade dia yang ditulis di dalam kita panggil invitation to tender lah, bukan semua orang boleh masuk satu tender. Okey, sorry. Mode of tendering ataupun type of tendering, samalah jenis-jenis tender. Pertama, open tender. Okay. Tender terbuka. Tender terbuka yang dibuka kepada kontraktor dalam kategori tertentu, bukan buka sampai semua. Yang terbuka ni maksudnya yang dalam kategori itu dia boleh masuk. Okay. Dia nak masuk, masuklah. Dan biasanya dia akan di-advertise. Okay. Kalau dulu-dulu, traditionally dalam newspaper, sekarang pun dalam newspaper pun ada lagi, dalam website pun ada. Sebab kita mungkin nak ke arah e-tender dan sebagainya. Banyak dokumen-dokumen sekarang ni dah pakai sistem online dah. Masuk dalam database, tak perlu lagi nak pergi, nak beli semua surat khabar, semata-mata nak tengok tender tu. Mungkin maklumat tu dah ada. Okay, dengan lebih mudah. Then, yang kedua. Yang kedua ni, selective tender. Ataupun kita panggil tender terhad. Okay. Tender terhad ataupun tender terpilih. Terhad kepada beberapa kontraktor yang dipanggil. Biasanya LI, Letter of Invitation ni, dibagi pada kontraktor tersebut. Jadi, seronoklah kontraktor yang dapat invitation tu. Jadi tak payah macam open tender tadi, di mana kita pun tak tahu nak kena compete. Mungkin satu projek beratus orang kontraktor yang masuk. Nak pemenang dia satu je. Yang ni at least ramai lah juga, dipanggil mungkin 10 orang. Jadi 1/10 tu better than 1/100. Itu contohnya lah. Yang ketiga,
direct nego. Direct nego ni lagi seronok lah kontraktor. Okay, letter of intent. Direct nego ni mungkin chances kita lagi tinggi lah. Kalau kontraktor dapat ni melompat lah dia sampai ke ceiling. Lalah sangkut kepala ke ceiling. Tak dapat juga. Okay, one to one tender, nampak? Ini yang kalau dalam politik ni menjadi isu lah kepada pembangkang. Sekarang ni pun kita pun tak tahu yang mana satu pembangkang. Kejap orang ni jadi pembangkang, kejap orang ni jadi pembangkang. Jadi kononnya lah kan tak nak direct nego. Sebab direct nego ni kita pun tak tahu. Orang boleh mainkan price dan sebagainya. Itu jadi kalau unethical tu dia akan cari jalan lah kot mana pun. Okay. Yang keempat, pre-qualification. Okay, pre-qualification dia pun ada juga dia punya advertisement, iklan dia, tetapi iklan dia akan tulis this is pre-qualification tender. Pre-qualification tender ni maksud saringan lah. Saringan yang ada peringkat-peringkat dia. Macam kita kata kita nak pergi Olimpik kan, orang yang dipilih tu memang mewakili negara tertentu, tapi pergi sana hit, kita panggil hit kan, hit nombor 1, hit, bersaring pula lagi. Dan last kali, yang last kali final baru masuk yang final tu, itu baru dapat medal. Yang lain tak adalah. Ni konsep yang sama. Okay. Pre-qualification biasanya diamalkan oleh syarikat-syarikat yang besar lah, yang sentiasa ada projek. Tak habis-habis lah projek dia kan. Sentiasa every year dia akan ada projek. Jadi dia kontraktor yang masuk tu kena submit macam-macam. Financial credibility, proven ni semua, banyaklah dia punya kriteria. Banyak dia punya benda-benda yang nak kena kita fill in untuk dibolehkan kita ni disaring. Tapi kadang-kadang pun syarikat-syarikat besar ni saja minta benda macam tu, nanti dia akan ada dalam database. Nanti pun dia boleh guna direct nego pun, sebab dia ada siapa yang dijangka berkelayakan lah untuk certain project. Okey, yang seterusnya. Contractual arrangement. Ini pula, perkataan arrangement ni ialah bagaimana kita melantik lah. Okey, melantik katakanlah pihak-pihak yang nak buat projek ni, basically kontraktor lah ataupun konsultan, dia ada kena-mengena kat situ juga. Okey, satu kita panggil conventional. Conventional ataupun kadang-kadang kita panggil traditional. Samalah perkataan dia. Traditional contract. Traditional contract ni satu, dia mesti biasanya untuk kontrak-kontrak yang biasa kita laksanakan untuk satu klien tersebut lah, macam JKR. Dulu-dulu kan dia buat sekolah tu pun satu jenis je. Design dia, rumah quarter satu jenis, jalan pun satu jenis. Jadi dia repeat the same thing again and again. Jadi in-house design. Design dia buat sendiri sekiranya boleh, kalau tidak dia outsource kepada konsultan-konsultan tertentu. Lepas tu dia akan siapkan kontrak dokumen dan buat tender untuk cari kontraktor. Kontraktor akan construct, complete testing dan handover. Okay. JKR form of contract ini. Untuk traditional ni JKR 203 ataupun 203A. Bukan DB. DB ni untuk yang ni. DB punya form of contract akan duduk dekat sini. Okay, jadi traditional ni, masalah dia akan mengambil masa yang lama. Sebab design tu nak kena siap, dokumen nak kena siap, lepas tu nak kena buat tendering, evaluation, lepas tu award dan sebagainya. Okay. Kalau kita tak ada the luxury of time ataupun kerja tu tak siap lagi, then kita boleh opt untuk yang design, build and turnkey. Design, build and turnkey. Apa beza design, build and turnkey? Dia sebenarnya datang pada benda yang sama pun. Cuma di Malaysia ni, kita ada sedikit beza di antara design, build and turnkey. Turnkey ni, kita siap kalau kita buat bangunan sekolah tu dengan siap dengan perabot-perabot sekali. Itu maksudnya turnkey.
Kalau design and build saja, kita buat sekolah tu saja, perabot-perabot dan sebagainya, kita bagi pada kontrak yang lain. Jadi itu beza di antara design build dengan turnkey tadilah. Okey, katakanlah situasi employer. Ni employer, dia akan cari kontraktor dulu. Kalau yang sebelum ni, dalam konvensional, kontraktor ni datang kemudian, yang dia cari ialah konsultan dulu. Dia lantik konsultan dulu sebab konsultan nak siapkan all the document, then only kontraktor akan compete untuk tender tadi. Kalau kontraktor menang, dia dapatlah. Design and build, dia jadi terbalik pula. Kontraktor tu yang dicari dulu. Sebab tu design and build ni dipanggil lead contractor. Lead contractor. Kontraktor ni pula nanti akan cari konsultan untuk membantu dia. Siapa yang bos kat sini? Kontraktor is the boss. Konsultan pula duduk bawah kontraktor. Terbalik daripada yang konvensional. Okay. Kenapa isu itu timbul? Ini timbul, ini ialah salah satu invention lah yang orang come out untuk mengelakkan isu. Kita pernah dengar yang constructability ataupun buildability. Dulu kan saya ada sebut dalam kelas saya yang awal tu, kita ada isu constructability dengan buildability. Ada gap di antara kontraktor dengan konsultan. Konsultan dengan cara dia, kontraktor dengan cara dia. Jadi dua-dua ni tak ngam. Kadang-kadang konsultan design macam lain, ikut kepala dia, padahal kontraktor nak construct punyalah susah. Sebab konsultan mungkin tak ada experience construction work. Menjadi itu isu ni. Sekarang ni, kontraktor ni yang ada construction work punya knowledge, dia bergabung dengan konsultan. Jadi sepatutnya isu-isu yang kita sebut tadi dapat dikurangkanlah. Okay. Tetapi dia akan timbul isu-isu lain pula dah. Itu biasalah, jadi tidak ada sistem yang perfect. Cuma sistem ni sebagai pilihan yang kita boleh guna untuk projek apa juga, projek pun boleh. Tak ada masalah, bukan setakat projek besar. Projek kecil pun boleh. Jadi dia akan gunakan JKR DB. DB ni maksudnya design build. Okay. Dan biasanya kadang-kadang untuk projek-projek yang design dia tak siap lagi, ataupun konsultan sendiri pun tak ada expertise dalam nak design tersebut dan sebagainya. Manakala kontraktor tu memang dia dah banyak kali buat projek yang sama, dia mungkin ada knowledge, dia mungkin boleh jadi lebih kreatif untuk cut cost, untuk cut time dan sebagainya. Itu adalah dia punya consideration dia. Okey, yang ketiga, privatization. Ini contoh penswastaan, projek penswastaan. Jadi privatization ni bukanlah dia berlaku di negara kita aja. Satu dunia ada projek-projek yang penswastaan yang diamalkan oleh kerajaan. Sebab apa? Kalau kita tengok, kerajaan setiap tahun hanya mampu membelanjakan lebih kurang dalam kurang daripada 60 bilion dalam bajet tahunan lah. Kalau bajet tahun ni dia lebih sikit 60, sebab COVID kan 60 lebih. Kalau sebelum ni 59, 56, 59, macam itulah 60 bilion. Sedangkan satu projek yang besar-besar tu mungkin katakanlah highway ke, nak buat airport ke, hospital ke apa, semua-semua tu mungkin memakan masa, memakan belanja yang lebih dan masa. Katakanlah dalam satu tahun nak siapkan design apa semua, tak tersiap lah. Jadi salah satu cara dia menswastakan. Tetapi ada pro and con ni lah. Okey, kalau di Malaysia ni, kita tengok contoh. Kita gunakan konsep BOT. Build, Operate and Transfer. Build, Operate and Transfer ni, kita boleh gunakan kaedah konvensional pun boleh, design build. Tapi biasanya banyak yang design build. Okay. Kita serahkan kepada siapa konsesi, yang kita panggil konsesi yang dilantik. Jadi dia pandai-pandai lah cari duit.
cari konsultan, cari kontraktor dan sebagainya. Okay. Contohnya PLAS, kerja raya kompleks yang dekat, bukan yang baru tu lebih kurang sama lah. Lepas tu police housing quarters, kemudian adanya land swap pun ada. Ni di Malaysia ni kita ada satu UKAS ni di bawah kementerian, di bawah Jabatan Perdana Menteri, ada unit untuk menswastakan projek-projek. Okey, kalau kita tengok contoh ni privatisation, ni yang dipanggil BOT tadi. Ada BOO, BOO pun ada, BOT pun ada land swap. Kemudian ada penjualan aset-aset kerajaan untuk membangunkan projek dan sebagainya. Ada yang ini dipanggil PFI, Project Finance Initiative. Project Finance Initiative pun dia pun perswastaan juga, cuma tinggal lagi duit tu. Ada yang projek-projek yang dibuat oleh swasta ni tetapi kerajaan bayar. Dia punya cost construction kerajaan bayar, tapi ada yang dibayar sendiri oleh syarikat tersebut, seperti Plus Highway. Jadi Plus Highway itu dibaginya konsesi selama beberapa puluh tahun. Jadi dia adalah build, lease, transfer, build, lease, maintain and transfer, build, lease, maintain, operate and transfer, bergantung. Okay. Yang sekarang ni banyak hostel-hostel, universiti pun banyak dibuat menggunakan konsep PFI. Okay. Nampak? Penang Bridge, Port, seperti Port Klang pun ada, yang Tanjung Pelepas pun ada, KL Tower pun, LRT, MRT, semua gunakan konsep itu, dan termasuk Putrajaya. Semak Tanam bersama. Putrajaya itu sebenarnya dibuat menggunakan konsep penswastaan. Dia punya owner dia ialah Putrajaya Holding, yang kerajaan membayar dia punya pajakan dia. Setiap tahun kena bayar. Itu contohlah. Dan yang paling banyak sekali kita lihat ialah highway. Ini contoh ni dah beberapa tahun lepas ni. Mungkin sekarang ni dah lebih lagi ni. Yang sekarang ni dia nak siap tu SUKE, SUK dan juga DASH. Jadi tanahlah orang-orang yang duduk di KL kerana mendapat highway-highway yang betul ni yang kita kena bayar sampai mati sebab apa? Konsesi yang pertama dia ada banyak generation. First generation 20 tahun. Lepas tu naik 30 tahun. Lepas tu naik 40 tahun. Baru-baru ni pun ada yang kerajaan sebelum ni dia nak spread lagi tempoh konsesi tu sampai 50 tahun. Sebab tu saya kata bayar sampai mati. Saya mati dululah sebab saya tak sempat nak tunggu habis. Jadi apa berlaku selepas 40 tahun katakanlah Jadi dia punya highway-highway dan fasiliti tu akan diserahkan kepada kerajaan. Seolah-olah macam kerajaan dapat free lah. Jadi bila dapat free sepatutnya tol pun free lah. Kecuali sikit-sikit lah nak maintain kan. Sebab dia habis bayar. Itu contoh lah. Okay, Penang Bridge pun basically dia nak habis tu sebenarnya. Tapi kadang-kadang bila adanya contohnya tol tidak ada kenaikan dan sebagainya, tambah lagi lah tempoh konsesi. Sebab itu compensation. Jadi nampak tak? Plus pun sebenarnya dah dulu sebenarnya dia nak habis dah. Tapi bila ada kenaikan tol yang kerajaan tangguhkan, jadi kerajaan kena bayar dia punya pempasan. Nak bayar pempasan tak ada duit, kita extend dia punya period. Okay, itu contoh. Alright, itu contoh penswastaan. Reason dia basically kerana nak cut short dia punya period. Okay, which contractual arrangement? Yang mana satu yang nak guna? Kalau misalnya design complete, yes. Jadi kita guna conventional dengan BQ. Cuma nak prepare dokumen.
Kalau tidak, no. Ni yang jadi kadang-kadang kita boleh pergi design and build, kita serahkan benda ni kepada kontraktor, kontraktor yang buat segala macam estimate dan sebagainya, kita tak payah pening-pening. Tetapi mungkin isu dia risiko lah. Okay? Ada risiko yang kita dua-dua belah pihak tu kena tanggung. Okay, typical content of contract document ataupun tender document, saya ada share dekat WhatsApp tadi, ada 3 sampel of tender document dan sebagainya. Kalau kamu go through that document, kamu akan nampak benda yang kita cerita ni dalam dokumen tu akan ada ITT, Instruction to Tender, Article Agreement, Conditional Contract, Relevant Appendix, Form of Tender, Specification, Sample Copy, Letter of Acceptance, Checklist, BQ, Schedule of Rate, Detail Drawing, Guarantee Form, Contractor Detail dan sebagainya. Itu contoh. Okay, ITT, Instruction to Tender. Ini ialah arahan kepada tender, siapa yang masuk tender. Arahan ni akan diletakkan biasanya bahagian depan-depan tersebut supaya kontraktor tadi ikut arahan lah. Yang mana yang tak ikut arahan tu mungkin boleh di-reject lah dia punya dokumen tersebut supaya dokumen tersebut complete. Apa yang ada daripada arahan tersebut, penalty for withdrawal. Bila kita masuk tender, kita tak boleh nak withdraw masa kita dah dapat, kita dah menang tadi, kita tak jadi. Oh, dia ada banyak implikasi dia. Mode of tender evaluation sebagainya itu adalah checklist. Checklist ni pun biasanya akan ada checklist. Apa item-item tu ada box dia, kita kena tick. Jadi kalau siapa yang benda yang tak bertick tu, maksudnya dia tak comply dengan instruction, boleh cepat-cepat masuk dalam tong sampah lah. Sekiranya tender tu ada banyak lah kan. Article of Agreement. Whether it's sectional, kadang-kadang kita ada nak suruh siapkan section tertentu. LAD, apa maksud LAD? Liquidated and Ascertain. Ascertain ni maksudnya kita dah tentukan dia punya penalty. Itu maksudnya. Ada juga denda tadi. Denda tu kalau kita katakan perkataan penalty tu dia ada banyak beberapa jenis. Tapi dalam bahasa kita kata penalty je. Tapi sebenarnya kita tak tahu, sebenarnya dia ada banyak. Ada yang dia kata ascertain, ada yang dia kata bukan ascertain. Dia boleh decide kemudian. Jadi untuk mengelakkan masalah, commonly kita guna yang LAD lah. Dia ada dia punya calculation dia yang diamalkan oleh JKR ni. Okay. Base lending rate dan sebagainya untuk tentukan how much. Ada juga yang LED yang swasta guna. Swasta calculate lagi canggih ya, dia gunakan opportunity lagi. Opportunity cost. Oh, kalau macam tu dia punya LED biasanya tinggi. Okey, JKR 203A. 203. Apa beza dia? 203A ada BQ. 203 dia tak ada BQ. BQ tidak ada. Dia hanya, ni macam lamsam lah. Dia hanya bagi spec drawing, kontraktor kena calculate sendiri. Risiko ada kat situ. Yang ni paling senang sekali. Yang tak ada BQ ni, kontraktor ada isu risk yang dia perlu ambil. Okey, apa lagi? Length of defect liability. Okay, defect liability ni macam warranty tapi untuk construction works lah. Okay. Minimum value, ini pula berapa misalnya first payment. Bila first payment nak masuk, dia ada sebut. Kadang-kadang dia sebut sampai 15% of value baru dia activate first payment. Dan juga subsequent payment. Certification and honouring period of payment. Ini biasanya setiap benda yang kita claim, dia akan assess kita punya claim dan dia akan confirm dan dia akan keluarkan sertifikat, maksudnya amount yang kita layak dapat lah. Yang kita dapat tu ialah kita panggil interim payment. Okay. Apa maksud interim? Interim tu maksudnya subject to actual adjustment.
Itu dipanggil interim. Detail insurance, apa jenis insurance, work under prime cost, dipanggil PC sum. Okay, kemudian ada satu lagi professional sum pun ada. Nanti kita lihat lah. Lepas tu apa lagi ni? Advance payment ada atau tidak? Ni untuk kontraktor ada, untuk kerajaan ada, kalau untuk swasta ni tak adalah. Fluctuation of price. Kalau ada variation of price pun ada dia punya payment, don't worry. Performance guarantee sum against performance bond. Okay, di dalam amalan construction sepatutnya kita kena ada performance bonds. Inilah jaminan, maksudnya biasanya 5% daripada contract value tersebut, supaya kalau kita nak cabut lari sebagai kontraktor, duit kita tu dipegang lah, macam deposit lah. Tetapi kadang-kadang ada kontraktor yang tak mampu bayar ini, kerajaan ada bagi performance guarantee sum sebagai alternatif dia. Kalau kat swasta mungkin tak ada kot. Restriction for imported material, ada barang-barang yang larang diimport kerana nak protect kita punya industri. Jadi kita kena lihatlah dalam kontrak tersebut. Basic content of such form include tender validity period. Bila kita masuk satu tender, kita tawarkan harga pada klien kita. Tawaran harga tu dia ada tempoh dia, mungkin 90 hari kot. Jadi kalau dah habis 90 hari, kita boleh tarik diri. Kita tak boleh buat lagi. Sebab dia lambat nak bagi keputusan kan. Itu ada hak kita kat situ. Okay, lepas tu apa? Basic content of such a form include agreement, PC sum, provisional sum. Ni apa lagi? Specification. Okay, specification ni dia ada kena-mengena dengan quality dan workmanship kerja. Sebab quality ni dia tak ada law dia. Bukan macam safety dengan environment, dia ada law dia. Kalau untuk quality, apa yang menjaga dia ialah semua disebut dalam spec. Okay, specification. Okay, lepas tu specification ni pun contoh macam JKR, dia ada keluarkan spec dia sendiri. Jadi segala macam kerja-kerja, nampak ada bahagian prelim, excavation dan sebagainya, kontraktor tadi kena bacalah, kerana dia akan mempengaruhi kualiti kerja dan juga kualiti ni ada kena-mengena dengan kos. Okey. Sekiranya specification tu tidak ada dalam buku JKR tadi, dia boleh dikeluarkan addendum. Addendum ni maksudnya appendix ataupun benda yang di-add kemudian. Okey. Di-add kemudian. Jadi specification ni dia ada writer. Ada penulis specification. Kan kita ada penulis novel. Specification ni pun ada orang yang profession dia menulis spec. Oh, ini bukan, maksudnya tak ramai lah. Orang yang kerja menulis spesifikasi, benda ni susah. Okay. Bukan saja-saja, very difficult untuk express dalam bentuk tulisan. Okay, BQ. BQ ni kita dah tahu dah, kamu pun dah belajar. Ni BQ yang kita lihat dalam tender dokumen. Dia daripada drawing yang konsultan buat tu, kita buat taking off. Dan taking off ni dia ada cara-cara dia, method-method dia. Yang belajar banyak ialah QS, tapi kita sebagai civil engineer adalah basic-basic yang kita belajar. Tujuan dia sebenarnya ialah untuk dapatkan BQ. Dah dapat BQ, barulah kita boleh estimate dia punya amount untuk kerja tersebut. Dan BQ tu, nak menulis BQ tu dia ada dia punya standard dia. Kita pakai standard ni. Standard measurement dikeluarkan oleh Persatuan Surveyor Malaysia untuk civil engineering, UK punya IEM UK, ataupun yang dikeluarkan oleh CIDB ni, kita kena refer. Sebab isu dia bila kita letakkan dia dalam BQ, ayat-ayat yang kita letakkan itu mestilah ayat-ayat yang standard. Nanti baru orang boleh letakkan harga. Nanti takut-takut bila dia letak harga, tengok-tengok, alamak, maksudnya lain. Jadi timbul perbalahan. Nanti duk bergaduh antara klien dengan ini. Jadi ini contoh, ayat-ayat ni semua, bukan saja-saja kita just reka-reka letak. Itulah yang datang daripada standard method of measurement tadi. Jadi QS telah pun come out dengan benda tu. Jadi apa yang kita buat, ikut saja. Sebab setiap
setiap lapisan tanah yang lagi dalam tu dia ada harga yang lain. Dia tak sama. Okay, inilah type of BQ. Jadi kita tak nak go into that thing lah. Okay, dalam BQ tadi adanya prelim. Prelim ni kita panggil indirect cost. Indirect cost. Manakala yang lain-lain tu ialah direct cost lah. Untuk kerja-kerja dia. Nah, ini semua kerja-kerja ni kita panggil direct cost. Okay. Nanti kita lihat indirect cost dengan direct cost. Preliminary. Apa itu preliminary? Contohnya all bill, site office facility, control monitoring, kita nak guna software ke, nak print out dan sebagainya. Site office, workers accommodation, water, cleaning, site safety, temporary ni, semua masuk dalam preliminary. Prime cost. Apa itu prime cost? Prime cost ni ialah yang dibuat oleh nominated supplier ataupun nominated contractor. Nominated contractor. Jadi klien yang lantik tetapi payment dia telah pun diasingkan. Cuma kontraktor hanya boleh ambil profit daripada amount yang dia punya nominated contractor ataupun supplier tadi letak. Okay, itu yang kita panggil PC SIM, prime cost. Okay, jadi sekarang ni pun kerajaan dah bayar direct. Kalau dulu-dulu melalui Maincon tak bayar pula pada Subcon, timbul masalah. Okay, yang ni pula provisional. Provisional sum maksudnya apa? Dia bukan PC sum, provisional. Provisional ni anggaran. Kadang-kadang ada satu item yang diminta buat, tetapi drawing apa semua pun tak ada. Kata kalau dia kata nak buat apa ni, guard house. Tetapi kita sebagai kontraktor, okay, kalau kita boleh imagine nak buat guard house, lebih kurang macam ni lah. Dan harga dia sekian-sekian. Itu yang kita letak professional. Tapi nanti pun akan di-adjust. Okay. Kemudian, plus minus lah. Tender drawing. Okay. Tender drawing ni, macam-macam jenis drawing perlu kita letakkan supaya kontraktor tadi faham apa yang nak dibuat. Dan dalam dokumen tender tu dipecahkan kepada volume ataupun section-section. Kalau misalnya JKR tu dia dah ada standard dah. Section 1 nak letak apa. Biasanya instruction to tender. Ni perkara-perkara general. Lepas tu BQ duduk kat sini. Yang seterusnya standard spec, specification dan yang lain-lain lah. Okay, itu contoh section dia supaya standardized. Two type of tender document. Okay, tender document ni government. Untuk government ni dia ada ni tender document contoh yang berjilid ni. Dia bagi selected drawing. Adanya bayaran. Dia bukan free. Bayaran tu sebenarnya ada dia punya calculation dia mengikut kos yang dikenaki untuk prepare that document lah. Basically minimum cost lah sebenarnya. Ada yang dia bagi tender document tu dan juga full set. Lepas tu adanya tender table document. Tender table document ni sebenarnya sebagai yang betul punya. Yang betul maksudnya sekiranya kontraktor tersebut dapat dokumen, dia kena semak dulu dengan tender table ni. Itu yang betul punya. Kadang-kadang isunya bila dia orang buat copy betul state, buat binding, tiba-tiba ada dokumen pages yang hilang. Jadi macam mana kontraktor nak tahu? Nak tahu semaklah dia punya tender table dokumen tersebut. Okay, lump sum dengan BQ. Apa beza dia lump sum dengan BQ? Nanti kita lihat faktor influence. Okay. Jadi tadi kalau design complete, yes, kita bagi conventional BQ. Kalau tidak, kita bagi yang design and build. Okay. Ini dalam government procedure tu, design and build dan sebagainya, panjanglah dia punya cerita dia. Kita tak nak pergi kepada itu. Okay, constraint and problem ni kamu boleh baca kenapa tender dokumen ni dibuat sedemikian rupa, very meticulous kerana nak mengelakkan implikasi buruk kepada klien. Okay. Alright, kita
stop recording untuk ini.